من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ni kita tangguh lagi kitab kita Idaman Penuntut. Kita nak sambung sikit lagi berkaitan dengan korban yang tak lama lagi. Dah dekat dah, sangat dekat. Maka Abang Zaidi kata kita teruskan buat korban lah dulu. Lepas raya nanti kita sambung balik bab kitab kita tu. Jadi kita dah bahas sebelum ni berkaitan dengan korban, besarnya ibadah korban. Ibadah korban adalah ibadah kasih sayang yang mana berasal daripada pengorbanan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Macam tu juga pengorbanan anak-anak Nabi Adam, terutamanya Habil, dan pengorbanan nabi-nabi yang lain, contohnya Nabi Nuh, pengorbanan dia dalam membuat bahtera. Pengorbanan nabi-nabi yang lain lah, semualah nabi-nabi yang lain. Maka kita dah bahas sebelum dah, dan kita masuk sebelum ni berkaitan dengan hukum hakam. Berkaitan dengan hukum hakam sedikit, binatang-binatang tu sikit, dan kita bahas berkaitan dengan kalau binatang nak buat korban ni tak sama binatang nak sembelih makan, ada beza. Yang nak sembelih makan ni tak banyak syarat sangat. Janji binatang tu boleh makan, lembu, kambing, unta, kibas, biri-biri, kerbau boleh makan. Sembelih cukup syarat, makan lah. Tak ada syarat pun nak makan semua ke, nak buat macam ni tak ada syarat. Tapi bila sebut korban, berkorban, maka terpaksalah kita berkorban, iaitu sepatutnya boleh makan lah kita punya semua. Kita kalau seekor kita punya semua, kalau satu bahagian tu kita punya semua, sepatutnya boleh makan lah. Terpaksa kita korban. Korban apa? Tak boleh makan semua. Ada bahagian kena bagi fakir miskin, ada bahagian kena hadiahkan dekat kawan-kawan, ada sikit bahagian untuk kita boleh makan. Jadi korban lah tu. Sepatutnya kalau bayar 780-800 tu, banyak, berapa puluh kilo dapat tu. 1 kilo kalau RM40, kalau RM800 kan, 1 kilo RM40, 10 kilo baru RM400, dapat 20 kilo kalau beli dekat pasar tani. 20 kilo. Tapi korban lah. Dah bawa balik berapa kilo? Saya silap apa? 3-4 kilo berapa? 3-4 kilo gitu je. Ada orang lagi kurang kalau dia bagi-bagi lagi. Paling banyak pun 12 kilo. Itu pun banyak tu. Paling besar tu boleh bawa balik 12 kilo. Jadi korban lah tu. Habis duit banyak, makan sikit aja. Ada orang tu langsung tak bawa balik. Dia ambil sikit sangat untuk sekali masak aje. Lagi korban sungguh tu. Jadi ada beza mana korban dengan makan lembu, makan daging, dengan korban ada beza lah. Ada perbezaan. Maka dia ada sangat utama, iaitu dia adalah sunat muakkad. Sunat muakkad tu maksudnya sunat yang sangat dituntut. Dia bukan sunat biasa, dia sunat yang sangat dituntut. Kalau kita nak faham dia punya besarnya kelebihan korban ni, kita boleh buat perbandingan. Contohnya korban dengan akikah. Sebab bukan nak membanding-bandingkan ibadah.
Bukan. Mana lagi bagus? Sembahyang duha ke sembahyang witir? Adalah fadilat lebih-lebihnya, tapi kita bukan nak buat perbandingan pun. Cuma nak faham besarnya fadilat. Jadi kenalah buat perbandingan. Korban dengan akikah mana lagi besar? Mana lagi yang sangat dituntut? Yang sangat dituntut adalah korban berbanding akikah. Sebab apa? Sebab pada mazhab lain akikah tu harus je mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi akikah tu harus je, harus. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Tak ada beza pun. Jadi bagi orang makan, dapatlah pahala bagi orang makan kambing kalau akikah. Tak ada pahala lebih, tak ada pahala lebih pun. Biasa macam bagi orang makan, sama ada pengen dapat anak ataupun anak dah besar ataupun tak dapat anak pun, bagi orang makan kambing bukan pahala. Sekadar tu aja mazhab Hanafi. Tapi pada tiga mazhab yang lain, saya dah, pada tiga mazhab yang lain sunatlah akikah tu, termasuk mazhab Syafi'i. Itu akikah. Maknanya akikah ada mazhab Hanafi kata harus saja. Sebab seronok dapat anak buat harus sekadar gitu aja. Tiga mazhab lain kata sunat. Maknanya kalau buat akikah dapat pahala lebih daripada buat bagi orang makan kambing macam biasa. Ada beza lah. Okey. Berbeza dengan korban pula mazhab Hanafi wajib. Mazhab kita sunat juga. Mujur kita semua sunat. Akikah pun sunat, korban pun sunat. Dua-dua kita sunat. Mujur lah. Pada mazhab Hanafi, korban tu wajib jika mampu. Bila kita buat perbandingan, maka korban lebih besar daripada akikah. Sebab korban ada ulama, ada mazhab yang kata wajib. Walaupun bagi kita sunat. Ada mazhab yang kata wajib, maka apa dia korban ni? Maka dia naiklah satu peringkat, iaitu sebagai meraihkan mazhab lain yang kata wajib, maka kita sangat kuat tuntut untuk buat. Berbeza dengan akikah. Akikah sunat mazhab Syafi'i, tapi ada mazhab kata tak sunat pun. Mana lagi berat? Kalau kita buat perbandingan, maka berat lagi korban. Berat lagi korban. Dan korban adalah ibadah tahunan. Mana setiap tahun korban, setiap tahun dia panggil ibadah tahunan. Dia ada ibadah harian, iaitu 5 hari sekali sembahyang. Dia ada ibadah macam zakat setahun sekali kan. Dia ada ibadah puasa setahun sekali. Dia ada tu. Ada ibadah mingguan macam sembahyang Jumaat. Ada ibadah tertentu. Dan korban yang ibadah tahunan. Akikah ibadah seumur hidup sekali. Mana lagi berat? Mana lagi besar fadilat? Besar yang ibadah tahunan lah, berbanding dengan ibadah seumur hidup sekali, iaitu akikah. Jadi dalam akikah, kalau dia hidup 60 tahun betul mati, kata lagi tu, dalam 60 tahun tu boleh buat akikah daripada awal sampai akhir. Afdalnya sunatnya memang awal-awal hari ke-7, tapi dari segi kebolehan sampai umur 60 boleh. Jadi jangan mati lagi je buat akikah. Malah kalau mati pun boleh buat akikah, jika mati kecil. Jika dia mati kecil belum balik, ayah dia boleh buat akikah walaupun dah mati. Malah ada sebagian ulama kata kalau mati dalam perut gugur, janji dah cukup, dah ditiupkan roh 4 bulan ke atas dalam kandungan, pun sunat buat akikah. Jadi akikah ni dahlah waktu dia panjang, seumur hidup tu sekali. Dan sunat memang awal-awal, tapi dari segi kebolehan boleh selama mana pun. Tapi korban setahun sekali, maka korban lebih besar daripada akikah. Ini kita buat perbandingan untuk apa ni? Buat perbandingan kita ni untuk nak bagi tahu korban tu besar, tu aja. Dan korban pula tak boleh buat dekat orang mati. Orang yang dah mati kita buat korban untuk dia, tak sah. Berbeza dengan akikah. Akikah sah yang sebut tadi lah, tapi dengan syarat anak tu kecil lagi lah. Maka kalau walaupun dia dah mati, kita boleh buat akikah untuk dia. Korban tak boleh, kerana korban adalah ibadah ahli bait, dia panggil ahli rumah, ibadah orang hidup. Sedangkan akikah tidak, sama ada orang hidup atau orang mati. Dengan syarat tadi lah, tak balik. Kalau dah balik, sunat atas diri dia sendiri. Sedikit perbezaan di antara korban dengan akikah. Kita tahu rupa-rupanya korban ni lebih besar daripada akikah. Lebih besar. Korban boleh buat setahun 4 hari je. Ada 4 hari je boleh buat setahun. Tapi akikah boleh buat. Cuma akikah ni selagi dia belum balik, yang disunatkan buat adalah ayah dia lah, kita katakan. Ayah dia bila dah balik, ayah dia tak boleh buat dah untuk dia.
Kalau ayah dia tak buat lagi, tak boleh buat dah. Siapa yang nak buat? Diri dia sendiri. Kalau ayah dia nak buat, ayah dia kena minta izin. Itu sikit akikah lah. Habis, itu sedikit perbezaan. Oleh kerana besarnya fadilat korban, malah kalau kita buat perbandingan lebih besar daripada akikah, maka bila kita perincikan, dalam binatang korban tu pun ada fadilat yang berasingan. Antaranya, fadilat binatang yang nak kita korban. Paling besar pahala korban binatang, dari sudut binatang paling besar unta. Sebab dia besar kan, boleh bagi ramai orang. Jadi jika mampu, belilah unta. Dengar cerita orang sini kaya-kaya. Belilah unta. Kereta dah tukar nampak. Lepas tukar. Sekali-sekala, taklah bukan suruh tiap-tiap tahun. Sekali-sekala lah. Dengar cerita dulu 13,000, sekarang dengan dah 18 dah. 18,000 je pun, celah gigi orang sini. Sebab apa tau? Korban lah, dia akan jadi tunggangan kita. Besar pahala tu, besar sangat. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling besar pahala, sedekah yang paling besar pahala adalah sedekah wajib, iaitu zakat yang wajib-wajib tu. Zakat tu adalah sedekah wajib. Itu tak boleh lawan lah sebab dia wajib. Sedekah sunat yang paling besar, pahala dah dekat-dekat dengan wajib dah pahala dia. Tapi sunat adalah korban. Itulah. Kita kadang-kadang sayang kat harta. Kalau banyak ni, kalau yang sikit yang cukup-cukup makan, ada boleh buat rolling, kalau tak kerja setahun betul habis lah. Yang tu tak apa lah, nak biasa lah. Ini yang boleh hidup, anak dia, keturun cucu dia boleh hidup pakai duit dia. Nak kita banyaknya. Buat lah, keluar. Lama tak makan unta ni. Terasa nak makan unta juga. Wah, kita bukan boleh buat apa pun duit banyak-banyak. Orang yang dah berumur bukan boleh buat apa-apa dah. Nak pergi berjalan, tak larat berjalan dah, sakit pinggang, sakit kaki, sakit lutut. Nak apa? Nak makan, tak boleh makan dah, kecil manis, gaut, semua cukup lengkap. Nak apa lagi? Bimbang takut Allah tarik nyawa. Kawan kita baru ya Allah tarik nyawa. Elok-elok sihat-sihat, makan, esok meninggal. Baru ni je. Baru je. Selalu duduk tepi tu. Lalu dia menyorok tepi tu. Dah tak ada dah. Tak bagi signal pun. Orang dulu meninggal, bagi signal dulu. Lampu nak lampu merah tu, ada lampu kuning dulu. Sakit tu lampu kuning. Sakit tu permulaan mati. Lepas tu tak lalu makan. 3 bulan sakit. 3 kali kita ziarah. Sampai dalam hati tak mati-mati pula, penat aku ziarah. Baru meninggal. Sekarang tak ada, tahu-tahu. Top. Akhir zaman gitu lah. Tahu-tahu je, mati. Mungkin mati atas jalan raya, accident. Macam-macam. Mungkin mati gitu tiba-tiba. Dah tak ada penyakit apa, tak tahu nak cakap apa, COVID. Tu je lah. Dah tahu nak cakap apa, tiba-tiba meninggal. Dulu mati mengejut. Selalu sikit, mati mengejut. Jadi, buatlah yang afdal. Kalau tak tahu ni, tahun depan. Kumpul duit mula tahun ni. Kumpul duit mula tahun ni, sampai tahun depan, buat unta. 18,000. Boleh? 18,000 boleh? Tak mampu? Yang tak mampu tak apalah, yang mampu ni. Buat. Kalau tak pun, buat lembu seekor. Ni cerita seekor, unta tadi seekor ni. Lembu seekor, itu pahala yang kedua. Afdal juga lembu, tapi lembu seekor. Lepas pada tu, rasa tak mampu nak keluar lah. Duit ada, tapi ada nak rolling situ, nak rolling sini lah. Okey, tak apa. Bawah sikit dari segi afdal, turutan afdal jenis binatang. Unta seekor, lembu seekor, biri-biri ataupun kibas seekor. Cari yang besar-besar sikit, 1,200, 1,400, 1,500 ke. Itu turutan yang ketiga afdal. Yang keempat, kambing biasa. Turutan kambing biasa ni dah kambing kampung ni, yang harga pun dalam 1,000 kot kan, harga kan. Kambing lebih lah, tak sampai 800. 800 ni lembu kambing biasa 800. Itu duduk nombor 4. Duduk nombor 5, 1/7 unta. Dia unta juga, tapi dia ambil satu bahagian je. Dia unta juga ambil satu bahagian. Itu duduk nombor 5. Yang terakhir sekali tu kita selalu buat apa? 1/7 lembu. Kita ambil yang last je, kita suka ambil yang last. Tapi kita bandingkan dengan apa? Lebih baik daripada orang tak buat. Kita banding ke situ pula. Sedangkan Nabi kata, kalau nak bandingkan yang baik ni, banding orang atas lagi. Dia sembahyang banyak, aku sembahyang sikit. Dalam masalah akhirat, banding orang yang lebih. Dalam masalah dunia, banding orang yang kurang lagi. Kita terbalik. Dalam masalah akhirat, daripada orang tak buat, kurang-kurang aku buat juga satu bahagian lembu. Ni bagi orang yang mampu. Bagi orang tak mampu, apa dia?
Kerbau tu duduk dalam lembu. Boleh lah. Cuma dia ada beza sikit lembu dengan kerbau. Lepas tu saya tak masukkan. Cuma lembu dengan kerbau tu dia macam satu spesies lah. Satu sama. Nak duduk nombor berapa tu, dia bergantung kepada jenis kerbau. Jenis kerbau. Ada kerbau contohnya di kita di Malaysia ni, kerbau lagi besar pada lembu ke lembu lagi besar pada kerbau? Kerbau lagi besar. Ada tempat lembu lagi besar pada kerbau. Macam kat India. Lembu lagi besar. Kalau kata lembu tu, kalau kata kerbau kecil. Gitu. Ada tempat. Jadi jika tempat tu kerbau lagi besar daripada lembu, kalau tempat tu kerbau lagi besar daripada lembu macam kita, maknanya duduk lembu tu duduk nombor 1/7 daripada kerbau tu duduk nombor 6, 1/7 daripada lembu tu duduk nombor 7 lah. Dari segi turutan. Kalau tempatnya yang lembu lagi besar pada kerbau, lembu 1/7 lembu duduk nombor 6, 1/7 kerbau duduk nombor 7. Itu dari segi turutan pahala. Nak pahala besar, ambil yang paling atas. Unta seekor semua seekor-seekor. Nak tu, cuma kita yang ambil yang last kan. Last lah, best lah. Duduklah last. Bagi orang yang mampu ni, bagi orang yang mampu, terus ambil seekor terus. Supaya pahala tu besar dapat. Okey. Dan itu dari segi turutan jenis binatang ataupun spesies. Itu jenis spesies. Selain daripada 6 atau 7 spesies tadi, kalau nak masuk kerbau jadi 7 tadi yang kita buat pembahagian tadi, tak ada. Tiba-tiba rusa ke zirafah ke, tak ada. Seladang ke, tak ada. Cuma 7 je turutan je tadi. Itu dari segi turutan spesies. Dari segi turutan warna pula, pilih kita nak korban. Bila kita korban ni adalah, sebut banyak kali dah, korban ni adalah ibadah kasih sayang. Dia ibadah kasih sayang. Dia ada ibadah, dia panggil ibadah, contoh macam perang. Dia tak boleh kasih sayang perang. Kalau ketika perang kasih sayang, kena bunuh lama dulu. Nak lalu tumpang lalu tangan dulu sini, tunduk-tunduk, memang kena tembak lama dah. Kalau nak panah orang, nak tembak orang, tembak kaki lah. Jangan tembak nanti mati, kesian dia. Kasih sayang, tak jadi, tak boleh menang perang. Jadi ada ibadah dia kena ganas, keras, iaitu ibadah peperangan. Ada ibadah dia secara lembut. Antara lembut tu contohnya ibadah secara lembut, iaitu nak dakwah orang. Itu ibadah kasih sayang tu. Ibadah kasih sayang. Banyaklah kalau kita nak sebut. Ada yang keras, mesti keras. Contohnya orang pijak-pijak agama kita. Orang kafir ambil Quran, buang dalam longkang, tangkap masuk Facebook. Kena keras. Tak boleh. Kita masyarakat majmuk, dia buat macam tu, kita buat balik kat dia. Cari kitab suci dia, kita buat balik. Bukan. Kena marah. Bila orang buat karikatur, tahu karikatur? Kartun Nabi besar, janggut, kemudian pegang budak kecil je, Aisyah. Seolah-olah Nabi, dia nak menggambarkan Nabi ni Lofia. Saya sebut banyak kali dah hafal, tak apa-hafal lagi. Maksudnya orang gila kat budak-budak tu. Seolah-olah begitu. Mana Denmark buat? Kartunis Denmark yang buat. Jadi bila kita tahu, kita kena rasa apa? Kena buat sesuatu, kena marah. Tak boleh lembut, tak boleh lembut. Okey, tapi ada ibadah dia kena ibadah lembut aja. Nak panggil orang, nak dakwah orang sebagainya. Antara ibadah kasih sayang adalah korban. Bila dia adalah ibadah kasih sayang adalah antaranya adalah korban, jadi kena buat kasih sayang sungguh. Kasih sayang sungguh. Habis kita bagi ada 7 tadi bahagian tadi dari segi spesies. Kasih sayang tu, kasih sayang kat apa? Kasih sayang kat duit. Ibadah kasih sayang, kita mengorbankan duit. Sayangnya kita kat duit, maka kita korbankan. Kan ibadah kasih sayang tu. Okey. Kemudian dari sudut bila dah nak menentukan spesies mana kita nak, unta, lembu, kambing, apa yang kita nak, dah tentu dah. Okey, dah tentu yang mampu kita. Kemudian kena tengok pula jenis mana, model apa. Yang tadi spesies, kita dah tahu nak beli proton ke, pro 2 ke, H. Duit banyak, H. Okey, H pula dia ada model apa? CRB, model apa yang baru-baru tu? Tentukan pula model. Samalah juga bila dah kata nak apa, nak lembu, dah kata nak apa, nak kerbau, dah tentukan dah
Kemudian tentu pula nak warna apa kereta beli, sampai kadang-kadang sanggup tunggu 3 bulan sebab nak warna merah punya pasal. Nampak garang, putih tak mau. Sama, nak lembu warna apa? Janji ada. Itulah, tu masalah kita. Kita kata kita korban, tapi yang nampak kita lebih berkorban nak beli kereta, motor, rumah. Kita pilih. Kenapa orang pilih, saya dengar cerita kenapa orang pilih semua beli kat Indah Mahkota 15? Kerana tak mungkin akan banjir. Kalau banjir, Kuantan tenggelam dulu, betul? Orang cakap. Lepas tu orang beli kat sini. Mahal-mahal sikit pun beli. Tak adalah bahasa adatnya cakap gitulah. Macam tu lah. Habis, masa kita nak buat korban, ada fikir tak pasal lembu kita nak yang macam mana? Nak duduk rumah, nak beli kereta, nak beli motor, nak beli telefon dan sebagainya. Betul-betul kita pilih. Tapi dalam masalah korban, masalah ibadah, lebih kurang je kita buat. Lebih kurang. Makna kita lebih berkorban tentang dunia daripada tentang akhirat. Okey, contohnya sekarang ni dah tentukan aku nak lembu. Lembu seekor ke lembu satu bahagian? Lembu satu bahagian. Tak apalah, dah tentukan itu yang kita mampu. Okey. Nak warna apa? Warna. Masa beli kereta tu, okey, tak kisahlah warna apa pun, janji dapat pergi kerja, dapat pergi masjid surau, jadilah. Ada tu? Tak ada. Mak tengok, awak minat apa? Cakap, bincang dengan isteri. Saya minat warna ni. Okey, saya nak warna merah. Warna merah kena tunggu 3 bulan. Warna putih sekarang boleh keluar. Tak apa, 3 bulan pun kami sanggup tunggu. Sepatutnya dalam masalah korban, kita tanya, kita nak beli lembu, kita nak tentukan lembu yang kita nak tadi tu. Okey, pergi kandang. Saya nak warna putih ada. Putih pula nak putih garam. Bukan putih melepak, putih garam. Bukan putih susu. Putih garam kan, dia itu sikit. Ada, tapi kena tunggu 2 bulan. Sepatutnya saya tunggu. Maknanya kena order awal lah. Kita baru je lepas order. Baru je bayar 2-3 hari lepas. Memang kalau macam tu, ambil je lah yang mana ada. Sepatutnya. Kerana dari segi warna, paling afdal putih. Tapi putih. Lepas tu apa lagi? Putih garam kalau dapat. Kalau tak dapat putih garam, putih melepak pun tak apalah. Putih susu. Putih biasa lah. Tu dari segi warna. Lepas tu kalau tak ada, habis kalau tak ada kereta kita nak pilih warna apa? Nombor 2. Warna kuning pula, warna grey, warna hijau. Kita pilih warna apa? Kalau dalam masalah korban, afdal yang kedua warna kuning. Mula putih pula jenis putih garam, yang kedua kuning. Jangan main ambil aja. Yang ketiga, tak ada kuning. Bila nak dapat kuning? Kami tak tahulah, kandang kami nasib aja. Tak apalah. Kalau tak ada kuning, ambil coklat ataupun perang, bolehlah, sama tu, coklat atau perang tu dia sekali, duduk nombor 3. Pahala beza. Maknanya kalau kita sembelih, kita korban lembu warna putih garam dengan kawan kita korban lembu warna coklat atau warna perang, kita besar pahala pada dia lagi. Dari segi warna lah besar, lebih sikit. Sebab dia warna apa? Warna perang, kita warna putih. Putih lagi afdal, maka lebih sikit pada dia. Nombor 3, coklat ataupun perang. Yang keempat, warna merah. Siapa pernah tengok? Bukan merah menyala, dia merah-merah macam mana nak cakap? Warna merah. Macam merah apa? Merah jambu, merah perang. Oren dah termasuk kuning sampai nombor 3 perang. Dia merah. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia lebih kemerahan. Kalau kita tengok, nak kemerahan lah, tapi memanglah kuning, tapi nak kemerahan. Macam itulah. Okay. Bukan perlu ni pun. Yang tu yang keempat. Yang kelima, dia ada tompok hitam putih. Yang kelima. Tompok. Tai unta. Tompok hitam putih. Yang terakhir, warna hitam. Yang sepatutnya dia elakkan jika ada yang lain. Dari sudut pahala. Tapi kita ada. Hentam ajalah. Lembu juga, bukan kita makan kulit ya, bulu hitam dia tu. Tak. Dari sudut afdal tu ada. Jadi kalaulah dalam masalah dunia kita bersungguh nak pilih itu, pilih ini, ada orang tu dia nak cari casing ni, cover apa dia panggil? Cover ni kan 10-20 ringgit je harga ni. Lama dia tengok. Oh ni tak cantik tengok. Oh ni nak pakai, tak minat warna ni. Ni ada gambar kartun. Lama. Nak beli benda ni cover ni je. Bukannya ibadah pun. Pakai warna apa-apa pun sama je. Tapi dalam bab ibadah kita tak pilih lah. Saya nak lembu. Pilih pagi sampai petang baru jumpa.
Sepatutnya begitulah. Sepatutnya itu yang terbaik lah. Itu dari segi turutan warna. Dari segi turutan afdal jantina pula. Tadi spesies, jenis binatang. Yang kedua warna. Yang ketiga dari segi jantina. Ada 3 jenis jantina binatang. Sama macam manusia juga. Yang pertama jantan, betina dan khunsa. Jadi dari sudut afdal apa? Binatang tadi. Pertama sekali jantan. Maknanya kalau ada jantan, ambil jantan dulu. Dari segi makna kalau dia korban lembu betina, kita lembu jantan, kita lebih pada dia dari sudut jantina. Lebih pahala dari sudut jantina. Nombor 1 jantan, nombor 2 khunsa. Siapa pernah tengok lembu khunsa? Bukan lembu LGBT, bukan. Lembu tak ada LGBT. Tak ada. Orang je ada LGBT. Manusia je yang ada LGBT. Bukan. bukan, tak ada. Dia memang khunsa. Lembu ni. Dia yang tu duduk nombor 2. Yang nombor 3 baru betina. Sebab apa? Sebab lembu khunsa, dia punya nafsu tu lain sikit, dia makan lebih, maka dia lebih besar, gemuk. Jadi jantan, khunsa, betina. Dari segi turutan afdal, keutamaan dari sudut jantina 3. Dari sudut umur, keafdalan umur minimum 2 tahun. Lebih daripada tu lagi kalau dengan sebab lebih umur dia makin besar, lagi afdal lah. 3 tahun lagi besar daripada 2 tahun. Sebab 2 tahun minimum. Unta 5 tahun, lembu kerbau 2 tahun, kambing kampung 2 tahun, sama juga. Kibas biri-biri setahun ataupun 9 bulan ke atas dah bersalin gigi. Gigi susu dah tercabut, dah naik gigi dewasa dia. Walaupun 9 bulan dah boleh dah korban. Itu dari segi minimum. Dari segi berapa umur yang terbaik, kalau jika umur dia lebih menyebabkan dia lagi besar, lagi bagus. Tapi kalau umur dia lebih tak besar-besar pun, maka 2 tahun. Apa dia panggil? Kalau kambing panggil apa? Boreh. Apa dia panggil? Perut dia besar. Lama apa? 4 tahun dah lembu apa kambing ni? Perut besar. Penuh dengan tai badan kecil jadi biasa kalau kalau kambing jantan macam ni, biri-biri ke kan, yang jantan macam ni, dia tak campur dengan betina-betina yang lain. Dia tak campur, dia asing. Sebab apa? Kalau dia bercampur dengan betina yang lain, dia mengawan, dapat anak pun macam dia juga. Sebab tu dia ada sekor bapak jigolo sekor. Ada sekor. Dia memang 4,000 harga. Harga dulu 4,000, sekarang dah 5,000 dah. Dia memang kerja tak ada kerja lain, manjat dah kerja dia. Bawa dia datang, apa ni, aku nak pinjam kau punya kambing. Dia bawa. Pinjam kambing masuk kandang. Duduk 2-3 hari, lepas tu dah ambil balik. Tak berapa bulan lepas tu, sekor-sekor nampak bergandung, bunting. Selang berapa bulan lahir, dapat anak, baka bapak besar. Tu orang teknik orang ni. Dia kena tengok juga. Ibu dia kena tak boleh kecil sangat. Kalau ibu kecil sangat, ketika nak beranak mati ibu sebab anak besar sangat. Tu ada. Dia orang tak ada tengok apa nak adalah mana kita tahu dia nak beranak berapa bulan. Kalau ada doktor tu mungkin nak buat apa? Induce ke apa. Ada menatang induce. Tak pakai forceps ke apa ke. Tak tahulah ada ke tidak. Tapi kita tengok bunyi embek gitu, kita tengoklah. Rupanya nak mati dah ibu. Anak lahir. Itu ada sikit lah berkaitan perkara tu. Jadi dari sudut umur yang tadi, tapi di sudut afdal umur bergantung kepada jika makin berumur makin besar, 3 tahun bagus lagi lah daripada 2 tahun. Dan itu adalah syarat sah. Jika tak dapat pastikan binatang tu umur berapa, tak boleh buat korban. Berapa umur ni? Tak tahu, tapi macam besar, macam lama dah. Yakin tak? Dah 2 tahun ke atas? Tak tahulah, tak boleh buat korban. Kita nak beli lembu tu, nak pergi beli lembu buat korban ni, tengok, yakin tak? Sama ada kita yakin diri kita atau kita yakin orang yang bagi tahu. Tak kisah, janji ada orang yang yakin. Dan biasa kita yakin dekat penjual lah. Penjual tu semua on je. Dia pun mana tahu. Dia tahu tak? Dia tak bela. Biasanya penjual musim-musim macam ni dia tak bela.
Dia memang ada kandang untuk dia bela, tapi untuk dia bela ada bab nak jual hari-hari lain. Time korban lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu lebih kurang. 4 bulan lama sangat kot. Sebulan 2, dia akan ambil daripada Vietnam, daripada belah-belah Thailand ke mana-mana lah. Dia ambil, dia letak kat situ sebulan 2. Dia bagi makan apa semua, lepas tu masuk bulan korban dia jual lah. Bukan dia bela daripada kecil kan. Biasanya begitu. Dia nak biasakan, ada yang kalau di belah-belah sana lah, belah Thailand ke apa, lembu dia tu lepas. Nak biasakan ikat, dia kena sebulan dulu duduk Malaysia, belajar cakap Melayu dulu. Nanti sawadikap tak faham lah nanti lembu tu. Jadi bawa datang, dia bela dulu. Kemudian soalannya, tahu tak berapa umur korban kita macam mana? Kena tahu. Sama ada kita yakin ataupun orang lain yang pandai yang yakin. Orang pandai dia tengok, ada orang yang bela kan, dia tahu. Dia tengok gigi, dia tengok tapak kaki. Dia tahu dah. Dia ambil kaki tu, dia tu dia pun tengok. Lepas tu dia tengok gigi. Dia tahu dah berapa dah. Orang pandai. Kita pandai tak? Kita tak pandai. Kita pandai kena tanya orang pandai. Siapa orang pandai tu? Mungkin kita percaya dekat tuan yang jual tu, tak apa. Cuma nak bagi tahu, jika tak yakin ataupun tak cukup umur 2 tahun minimum tak cukup, maka tak sah korban. Tu je nak cerita. Jadi kena tahu. Kena amanah. Siapa yang kena amanah ni? Penjual. Kalau tak cukup 2 tahun, dia kena tak. Saya tak tahu 2 tahun ke tidak. Dia kena cakap gitu. Kalau awak nak, awak kata ambil, awak kena sendiri kaji sendiri. Kita pula cari orang yang pandai. Okey, dia kata ni 2 tahun dah ni, lebih dah ni. Ambil. Kalau penjual tu tak yakin, dia kena kata saya tak tahu, saya beli ni baru 2 bulan lepas. Sebab itulah lembu pun kena ada surat beranak. Itu asal usul tagging tu asalnya. Dia ada dia list tu, tagging tu. Tapi tak tahulah sekarang macam mana. Kena, penting perkara tu, sangat penting. Dan bila dah begitu, nampak tak? Pada binatang itu pun macam-macam fadilat ada. Dengan kita sembelih binatang korban tu, untuk yang kita korban, setiap bulu-bulu semua ada pahala. Walaupun bulu tu tak makan. Cuba bayangkan, bulu-bulu yang kita buang aja pun ada pahala. Cuba bayangkan daging yang kita bagi orang untuk orang makan, lagi besar pahala. Yang darah-darah yang mengalir, banyak mana darah? Berapa liter darah mengalir? Semua ada pahala. Padahal darah tak boleh makan, pun ada pahala. Kalau yang boleh makan, minat daging-daging, lebih-lebih lagi pahala. Fadilat, besar fadilat. Daripada spesies, jenis binatang, daripada warna, daripada jantina, daripada umur, semua ada pahala kat situ. Itu besarnya korban ni. Maka, dan ketika dah ada binatang, dah tentukan binatang apa, warna apa, dah beli dah, maka sembelih pula. Masuk ke waktu sembelih. Ketika sembelih tu, ada pula perkara sunat-sunat yang perlu dibuat. Ada perkara sunat-sunat yang perlu. Dia tak boleh main gitu aja. Yalah, dari segi sah-sah, tapi ada perkara adab yang perlu dijaga. Kenapa? Korban adalah ibadah kasih sayang. Jadi bila sampai binatang tu, nanti sampai esok lusa sampai, maknanya agak ada masa berapa jam lagi dia nak dikorbankan. Ada lagi 20 jam, 12 jam, itulah lebih kurang kan. Kadang paling cepat pun lagi 24 jam sampai awal sangat tu. Maka pastikan, tolonglah hormati binatang tu, respect sikit binatang korban tu. Jangan letak dia tengah panas, bagi dia minum air, letak. Kalau tempat tu tak ada rumput, cari rumput, dedak ke apa ke. Kalau ada rumput tak apalah, dia makan rumput tu. Jangan kita buat lebih kurang. Jangan kita kata nanti kau pun nak mati juga esok, jadi tak apalah kau tak makan pun, puasa je lah esok, biar je lah. Tak boleh gitu. Sebab binatang tu lah kita dapat pahala besar nanti kan. Saya sebut hari tu kan, kalau boleh baju kita adalah khas baju semayang, dia ada khas, cantik-cantik. Janganlah yang ada koyak-koyak. Walaupun sah, bukan maksud koyak tu janganlah bertampal-tampal. Walaupun sah, biarlah kain semayang dengan kain tidur tu ada beza. Biarlah begitu. Maknanya sebab apa? Dia adalah ibadah. Biarlah sejadah tu selalu basuh sebulan sekali ke,
Janganlah sampai yang setahun hitam. Mentang-mentanglah sejadah. Memang sah, tapi biar dia ada hormati alat ibadah, dia panggil. Hormati alat ibadah. Antara alat ibadah adalah lembulah ibadah lah tu nanti. Inna salati wa nusuki. Nusuk tu korban tu, ibadah tu. Jadi dia adalah ibadah, maka kita kena respect sikit kat dia. Kena hormati binatang korban tu, jangan letak lebih kurang. Jangan buat lebih kurang dengan binatang tu. Ketika binatang tu sampai, bagi dia minum, jangan letak tengah panas. Kalau tak apa, letak bawah pokok. Ikat dekat pokok, bagi dia dapat teduh. Ada tempat tu saya tengok dia buat dia sewa, bukan sewa lah. Dia sewa sekali dengan payung. Tahulah dia sewa. Mana payung macam payung orang menega kan. Payung dia letak sehari, kejap je, berapa jam je. Dia letak. Jaganya dia kebajikan binatang untuk dapat korban yang diterima. Dari sudut korban, semua orang buat korban. Kan kita dah cerita awal-awal lagi tu. Qabil pun buat korban. Habil pun buat korban. Qabil Allah tak terima korban dia. Habil Allah terima. Fenomena korban, ada korban yang diterima dan ada korban yang tak diterima. Fenomena itu berlaku sejak zaman anak Nabi Adam sampai sekarang. Jadi jangan kita duk seronok sangat kita buat korban, kerana ada yang Allah terima, ada yang Allah tak terima. Malah anak Nabi Adam pun macam tu. Ada yang diterima, ada yang tak terima. Bergantung pada kita. Kalau kita buat lebih kurang, dari sudut fiqh mungkin tak ada masalah, cukup syarat semua. Tapi ada sudut-sudut lain, itu baru sah korban. Adakah Allah terima korban? Itu bab lain. Jadi kena respect, hormati binatang tu. Jangan bercakap dengan dia uduh-uduh. Tahu tak cakap uduh macam mana? Siap mu, esok sate mu. Mu tak serak muka gitu lah. Dia cakap macam tak ada kerja. Kalau orang angkat tu boleh viral tu. Dia ni cakap dengan lembu. Siap dah mu. Bum-bum lah. Lepas ni ekor mu tu sedap sedap tu ekor tu. Jangan cakap macam tu dengan lembu. Jangan. Pertama tak sihat nama dia cakap itu. Yang kedua, setiap perkataan yang kita keluar, dia memberi kesan. Beri kesan. Beri kesan. Perkataan. Sebab tu kan kalau ada setengah tempat kan baca Yasin. Dia ada tak dia letak botol-botol air kat depan? Kenapa? Setiap perkataan yang keluar ada kesan. Perkataan tu baik. Kalamullah, Al-Quran, ada kesan kat air yang kita panggil air Yasin tu. Ada kesan. Kita mungkin tak ada kesan, kita tak ada masalah. Kena kat orang histeria, kena air tu panas. Panas. Kenapa kau jiru aku air panas? Kat itu tak ada kesalah. Tapi nak bagi tahu apa yang keluar kat mulut ada kesan, memberi kesan. Alah orang cakap, sini ya, memberi kesan, boy, aku tak ada nama. memberi kesan. Jadi bila kita sebut uduh-uduh, sebab tu sebahagian ulama dia tak galakkan. Dia bagi tapi tak galakkan buat binatang korban yang berpeleseran tadi. Yang berpeleseran kan, yang kampung-kampung kan dia lepas lembu, tarik dia tepek habis semua, tarik tokok dekat tengah jalan, kita lalu perang Allah baru basuh kereta, habis mapuh 15 ya aku kata. RM15 habis. Kena tarik dia. Lepas tu pula ada lembu masuk dekat halaman, makan bunga orang, makan pokok bangkai rambutan orang kat kampung-kampung. Sebagian ulama kata tak digalakkan buat binatang tu korban. Tak galak. Sebab apa? Sebab kena maki. Ni lembu bodoh ni, lembu bodoh siapa ni duk maki. Bila keluar perkataan tak elok dekat lembu tu, maka dia mengubah, dia ada mengubah sesuatu pada lembu itu. Mungkin lembu tu tekanan perasaan. Mana tahu stres, pening kepala, stres. Ya, malah memberi kesan dekat daging tu. Kata para ulama, daging tu mudah kata tak sedap. Gitulah mudah kata kan. Tak sedap kerana sentiasa dimaki, sentiasa cakap benda-benda huduh. Cakap benda huduh. Jadi sebab tu juga haiwan jangan cakap lebih kurang, jangan cakap. Kalau dia ada tu kita jangan cakap. Yang kita disunatkan cakap isbiri li qada'illah, itu sunat. Kalau dia agak macam garang ke, tak tenang ke, kalau kita boleh pegang, kita pegang. Ataupun tak boleh pegang, kita baca kat mulut. Apa dia? Isbiri li qada'illah. Itu sebut, wirid tu, ulang.
ulang ataupun takbir pun boleh juga kan. Ulang, isbiri liqada'illah, sabarlah dengan takdir Allah. Baik je bahasa tu. Bukan kata siap lah mu, siap lah. Mu kat saing mu sekali. Ada orang cakap gitu, saya tengok sendiri. Dia bercakap, dia macam seronok, macam nak tahu, pelik cakap binatang. Jadi tak boleh cakap lebih kurang, tak boleh. Malah kalau nak kira, kita biasa ikat kaki semua, 4 kaki kita ikat masa tumbang. Ulama suruh lepas 1 kaki. Jangan 4, 3 je kalau nak ikat. 1 kaki biar lepas. Tu sunat, ni sunat-sunat lah, yang sunat-sunat yang patutnya kita buat. Kenapa 1 kaki lepas? Nak bagi dia boleh gerak. Kan? Bila dia gerak, jantung duduk, darah keluar habis. Kalau tidak, okey. Banyak lagi perkara-perkara sunat yang kita ambil mudah aja, atau perkara-perkara makruh yang buat kita ambil mudah aja, kita tak buat. Kita sambung lepas ni. Lepas azan ni tengok apa perkara-perkara sunat dan makruh yang kita ambil mudah, kita terlepas pandang lepas azan ni. Allah. La haula wala la haula. Allahu akbar. Jadi jagalah mulut kita, jangan cakap lebih kurang, sebab itu ibadah. Binatang tu binatang ibadah. Jadi jangan cakap lebih kurang, hormatilah binatang itu sebelum dia nak disembelih. Dengan sebab kita sembelih dia, kita dapat pahala. Jadi respect sikit kat dia. Adalah ulama bagi petua, jangan ikat semua kaki, lepas 1. Cuma itu bab teknik-teknik pandai-pandai lah. Sebab apa lepas satu kaki? Kenapa? Supaya dia dapat gerak. Bila dia boleh bergerak tu, darah dia boleh keluar habis. Boleh keluar habis. Kalau tidak, dia macam gitu je. Darah dia nanti tak keluar habis, menyebabkan daging jadi tak sedap dan boleh menyebabkan bakteria. Tak sedap lah, senang cerita. Dan haiwan tu sendiri pun tak puas. Macam tak boleh gerak kan, tak puas, nak mati tu tak puas. Mestilah kalau ada kaki yang boleh gerak, dia macam kejap, dia puas, kita tengok tu puas. Ini dia kerah gitu kan. Okay. Dari segi masa nak tumbang tu pula,
Ya, tahulah dia tu kuat, lembu tu kuat. Tapi kalau boleh jangan pijak. Kalau boleh. Kalau dah terpaksa sangat baru boleh pijak lah. Bimbang takut pijak-pijak, kena pijak kaki dia, patah dulu. Kerak patah. Ataupun tak, kalau tak patah pun, kalau lepas dia jalan tu dah tak betul dah. Dia jalan begini dah. Lepas patah sebab pijak tadi, pijak ni patah, perak, dia pun orang pun sembelih. Maka sembelih tu tak sah dah. Bukan sembelih tak sah, korban dia tak sah dah. Sembelih sah. Walaupun dalam kadar berapa? 3 saat je. Oh, cepat pegang, aku nak cepat ni. Ada 3 ekor, 4 ekor lagi ni. Cepat. Kuat pula yang ni. Seorang tu pijak. Bunyi kerak, patah. Dia pun bismillah, Allah. Tak sah dah. Tak sah korban Sembelihan sah, makan sah, semua boleh. Korban habis dah pahala korban. Kerana jangan ada cacat, jangan ada aib dekat binatang korban sebelum pisau melukakan leher. Setelah pisau melukakan leher, lepas tu ada jadi apa, tak apa dah. Maksudnya telah disembelih, memanglah sembelih. Habis lah. Lepas tu nak patah tak apa dah. Janji lepas sembelih. Sebelum sembelih tak boleh. Automatik korban jadi tak sah, jadi sembelihan macam biasa sahaja. Masa sembelih tu. Antara lain lepas dah sembelih tu kadang-kadang dia tumpul. Bila kita sembelih kan, kadang-kadang kalau pakai pisau-pisau biasa ni, dia seekor 2 pun dah ni dah tumpul. Masa nak asah pisau tu, sunat pisau tajam. Jadi bila dah sembelih seekor 2 ekor, dah tumpul sikit. Masa nak asah pisau tu, jangan asah depan haiwan yang ada jangan asah depan dia. Sahabat pernah buat gitu, Nabi tegur. Nabi kata, engkau telah sembelih dia, engkau telah bunuh dia sebelum kamu sembelih. Dia mati dulu. Bila dia tengok dia mati dah. Hati dia telah mati. Maka nampak Nabi marah sahabat. Nak suruh kata jaga perasaan binatang tu. Boleh lah kata jaga perasaan binatang. Jangan asah pisau. Jangan bawa pisau depan dia. Tutup dengan kain, dengan kotak pisau tu masa nak bawa jalan. Selain daripada bahaya. Tapi kalau masuk sarung tak apa. Dia tak nak pisau tu. Sarung tak apa. Masuk sarung, lembu mana tahu sarung tak sarung tak? Tak apa lah. Tapi kalau duduk tu tengok berkilat tu, yang itu. Itu kadang-kadang dia mengamuk. Jangan tunjuk pisau depan haiwan korban. Jangan asah pisau. Bunyi dia tu menyayak hati dia. Sangat menyakit hati dia. Dan jangan sembelih depan kawan dia. Ada 10 ekor, jangan sembelih depan kawan dia. Tutuplah sikit. Tutup mata ke. Kalau telinga dia tu panjang, ada telinga panjang kan, ambil tutup mata. Biasa kambing boleh, lembu boleh tak? Tak boleh tak cukup panjang. Tutup dengan apa-apa, cari daun pisang. Antara daun pisang tu antara lain untuk jangan bagi mercik darah, satu lagi nak tutup mata. Jangan bagi dia tengok kawan dia macam bercakap, jangan bagi kawan tengok dia pun sama juga. Kawan pun jangan tengok dia. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandai lah. Jangan jaga tu. Seboleh-bolehnya jangan tempat sunat disembelih di tengah-tengah leher. Bagi haiwan berleher biasa, sunat kat tengah-tengah dia lah. Kat tengah-tengah biasa orang dah buat lain tu. Tapi kalau binatang tu berleher panjang macam unta, dia dekat bawah, di pangkal. Jangan atas, pangkal, tapi unta lah tu. Ataupun kalau binatang angsa ke, apa lagi ayam tu pun dia punya biji tu lagi puas nak cari tu biji tu. Alah, ayam jantan kan ada biji tu kan. Mana biji tak jumpa. Kena pegang tu biji tu lagi dia licin biji tu. Apa dia panggil? Apa dia panggil? Halkuk. Biji tu lah yang naik atas tu bawah tu. Jadi binatang yang berleher biasa tengah-tengah, binatang berleher panjang pangkal ujung. Dan masa nak sembelih tu seboleh-bolehnya, maksudnya masa tumbang tu lah. Masa tumbang tu seboleh-bolehnya biar bahagian tengkuk tu arah kiblat. Tengkuk tu arah kiblat.
tengkuk dia ke kiblat. Ni kiblat mana? Gitu lah, tengkuk dia ke sana. Ini pun sedaya mungkin lah buat. Kadang-kadang kan payah agak kan, dalam keadaan ramai, dalam keadaan, tapi seboleh-bolehnya gitu lah. Kalau kadang-kadang nak menghadap kiblat, kita tarik, nak macam nyeksa pula kan, tak respect dia pula, tak hormati pula binatang tu. Jadi pandai-pandai lah. Kalau boleh, biarlah leher tu menghadap kiblat, dan orang yang nak sembelih pun menghadap kiblat. Orang yang nak sembelih pun menghadap kiblat, leher pun menghadap kiblat, leher binatang tu. Sunat lah tu. Lepas tu macam biasalah, baca bismillah. Ada dua pendapat. Pertama bismillah, yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua boleh. Kemudian selawat, standard lah tu. Kemudian kalau korban sunat, kalau yang tukang sembelih tu baca, kalau tukang sembelih tu baca, yang sunatnya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, haiwan ni darimu, asal uzmu yang bagi kat aku, dan sekarang ni aku kembalikan kepadamu, maka terimalah korban aku. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, maka terimalah. Lepas tu dah sembelih dah tu. Bila dah sembelih, baca, sekejap lagi ada hadis, saya salin hadis yang tak akhirlah kita baca hadis tu lah, nak baca doa apa kan lepas sembelih tu, sekejap lagi nak habiskan ni. Kemudian lepas sembelih tu, lepas masa sembelih tu, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Lepas tu biar dia matilah. Jangan lapah hidup-hidup. Walaupun tak salah, boleh je janji putus, cuma sebagai peri kemanusiaan lah sikit. Biar dia mati dulu baru lapah. Jangan hidup-hidup dah lapah. Nak cepat ni, nak habis zuhur kena siap. Tengah dia hidup tu maksud dia gerak-gerak lagi lah. Berapa lama sangat? 5 minit ada? Minit je, tak sampai 10 minit lah. Kalau 10 minit tak mati-mati lagi, ada urat tak putus apa. Kemudian lepas sunat tunggu mati, darah dia habis keluar, dah menggelupur semua, darah habis keluar. Kalau ikat 4 kaki sekalipun, bila dah sembelih tu, masa nak lepas tu, masa tu buka, biar dia bergerak. Okey. Lepas pada tu, itulah. Kadang-kadang berlaku lepas sembelih tu dia bangun balik. Yang putus ni, yang tak putus tu memang tak sah kan. Ini dia putus dah urat. 2 urat. Mazhab Syafi'i 2 aja depan. Mazhab Maliki 4. Sampai urat tepi, urat darah sekali. Urat depan ni, urat makan dengan urat nyawa. 2 depan ni wajib mazhab Syafi'i. Maka sunat kita sembelih sampai ke tepi. 2 biar darah keluar. Kat belah sini. Urat darah pun biar putus 2 urat lagi. Lepas sembelih pop dia bangun balik. Dia tengok macam mana nak buat. Lepas tu dia lari. Dia lari masuk longkang mati. Lari masuk sungai mati. Boleh makan tak? Dia sama je macam ayam mesin ayam tu. Sembelih tengah menggelupur, sembelih putus dia urat, tengah menggelupur lagi masuk dalam air panas kan. Lepas tu lepas masuk air panas dia merah darah. Ambil, lepas tu bawa dalam mesin dia, pusing keluar, hilang bulu tak. Boleh makan tak? Sama je hukum tu. Tadi ayam sembelih terus masuk air panas, sembelih putus urat terus masuk air panas. Dia mati kerana kepanasan, mati lemah, mati apa semua. Lepas pada tu kalau dalam masalah lembu tadi, lepas sembelih dah putus urat, dia bangun balik, dia lari kena langgar lori, mati. Lari masuk longkang, mati. Lari jatuh gaung, mati. Lari masuk sungai, mati. Sama je 2 cerita ni. Boleh makan tak? Boleh. Mazhab Syafi'i no problem, tak ada masalah. Mazhab Syafi'i dia tak semestinya mati tu disebabkan sembelih. Tak semesti. Yang mestinya putus 2 urat. Putus 2 urat, selesai. Walaupun mati sebab lepas pada tak mati-mati, kita terpaksa katok dengan tukul. Tak mati-mati. Orang baliklah, asal tak mati-mati. Macam mana? Akhir sekali ambil kayu, katok mati. Adakah boleh makan? Boleh. Nah, dari segi kebolehan tu, janji putus 2 urat, dia mati kenapa tu tak kisah dah. Cuma kalau dia buat dengan sengaja, tak mati, dia tak tunggu pun, lepas sembelih tu terus dia katok ke apa, makruh. Biarlah dia mati sendiri. Kalau ada sebab macam tadi, berjam-jam tak mati-mati macam mana? Katok. Macam mana lagi? Ambil, tak mati. Boleh makan? Boleh makan. Biasa daging macam tu tak sedap lah.
Memang tak sedap dah daging macam tu. Kalau janji putus, urat halqum dengan urat marik dia panggil. Saluran makanan, saluran nafas. Sunat tunggu sehingga dia mati. Tak wajib tunggu sehingga dia mati. Sunat tunggu mati. Kalau tak mati-mati, boleh buat. Kalau dia tertindih, mati lemas, mati jatuh setelah putus 2 urat, maka sah. Putus 2 urat tu dalam kadar dia panggil hayah mustaqirrah. Maka putus 2 urat, hayah mustaqirrah, tak mati-mati juga, kita bunuh dia ataupun dia jatuh longkang mati, tak ada masalah, boleh makan dari segi kehalalan. Cuma tak sedap lah daging tu. Kadang-kadang binatang tu lari-lari masuk telaga. Ini pernah berlaku dulu kat Tanah Merah, Kelantan. Dia tengah sakit, dia potong kat sekejap. Oh, tak potong kat. Sebab dia baru kena sikit je. Kena dia sakit, orang pegang tu Allah lembek je. Akhir sekali kena sepak, melambung, lepas tu dia lagi-lagi peningnya tu lah. Tapi adalah darah keluar. Baru sikit je, baru luka kulit aja. Ada telaga kat situ. Telaga tak tutup, dia masuk. Lepas tu bunyi tau, satu kampung bunyi masa dia tu. Macam speaker. Satu kampung bunyi. Soalannya nak buat macam mana? Nak panggil crane. Nak masuk tu, nak ikat dekat ekor. Tarik. Ikat mana? Dia jatuh gitu. Kepala. Mungkin kepala dia hampir-hampir nak kena air ke gitulah, ataupun dah kena air ke, dia nak bernafas dia terpaksa tarik, angkat sini. Tak larat dah. Jatuh balik. Agak-agak kita tak sampai sejam akan mati. Itu ditelekat. Kalau buatnya jatuh ke bawah, tak sampai 5 minit belum mati. Soalannya, kalau dah terputus urat 2, boleh makan, biar. Masalah tak putus lagi. Macam mana nak buat? Nak panggil bomba? Jepam. Apa? Jepam nak panggil apa? Tak sempat, mati dulu. Macam mana nak buat? Maka sembelih dia dengan cara mensasarkan benda tajam, apa-apa perkara tajam dekat tubuh dia. Lebing ke, anak panah ke, parang ke. Sembelih dekat punggung dia. Ada punggung, sembelih. Bukan sekali, banyak kali pun tak apa. Sampai mati. Itu kira sembelih lah. Boleh makan? Boleh makan. Macam, tak sembelih tu, tak dikira sembelih. Malah kalau kita nak tengok, kalau kita ada anjing mu'allamah yang dipelajari dalam masalah sembelihan je, mesti akan masuk dalam bab anjing mu'allamah. Anjing yang kita bela untuk jadi pemburu. Dia gigit kaki, dia bawa datang kat kita, mati dah, boleh makan. Anjing sembelih, mudah kata gitulah. Gigi anjing sembelih. Kalau dia gigit kat sini, okey lah juga. Tak gigit kat kaki, dia bawa datang kat kita. Apa kancil ke, kijang ke, yang padan dengan dia lah. Takkan lembu kot. Kena tindih dengan lembu lah. Padan dengan dia lah. Ayam hutan ke, yang padan dengan anjing tadi, dia dah mati dah. Kita pun boleh makan, boleh makan. Boleh. Sama juga dalam kita memanah atau memburu binatang liar. Kita ambil panah yang tajam, mesti tajam. Senapang tak boleh. Senapang yang tumpul tak boleh. Bak peluru tumpul tak boleh. Yang boleh yang tajam. Macam panah yang tajam, kita tengok, pup. Pakai sumpit dia, pup. Yang ini tajam. Tup, kena kat mana? Kena kat badan dia, lepas tu mati. Boleh makan? Boleh makan. Jadi, kalau binatang lembu tadi dah masuk dalam keadaan macam tu, kita nak sembelih tak boleh dah. Nak tunggu lah, kesan tak lama ni mati ni. Maka cara sembelihnya gitu lah. Ambil benda tajam panjang-panjang, cocok. Niat sembelih. Sampai dia mati, boleh makan. Wallahualam. Habis. Sikit ulang kaji berkaitan dengan korban. Mudah-mudahan siapa yang buat korban, mudah-mudahan Allah terima korban dia. Mudah-mudahan Allah terima, sebab apa, korban ni ibadah yang besar pahala. Sayang kalau Allah tak terima. Jadi mudah-mudahan Allah terima korban kita, insya-Allah. Buatlah sebaik mungkin, jangan buat lebih kurang. Niatlah taqarrub ila Allah, menghampirkan diri pada Allah. Wallahu alam. Tangguh dulu, kita selesaikan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut dulu.